Korang kenal siapa lelaki ini? Siapa yang tak kenal lelaki ini? Berpakaian sederhana, berjubah, berkopiah sepanjang masa dengan moto "Sahabatku di dalam ujian ada rahmat". Dia tak terhenti melakukan kebajikan, menghantar bantuan ketika Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2020 sehinggalah hari ini. Mesin kita terhad. BP mesin jenis apa Amrok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syukur pada Allah SWT. Terima kasih semua Pergi ke rumah usang yang dihuni oleh Pak Ishak ketika di Kedah. Dan di sini keluarga jiran di sini yang banyak anak sihat. Bekerja pagi Memberi barangan keperluan dengan lori 10 tan. 968. Datuk, apa ni sardin dengan beras banyak Terima kasih kepada Datuk Rosam. Terima kasih Baik. kerana Ustaz beli belah dekat sini. Membawa barangan perubatan ke Sabah menggunakan kapal terbang dan lain-lain lagi. Siapa lagi kalau bukan Abid Liu yang pernah menerima tokoh Maulidur Rasul yang diberikan oleh pihak kerajaan kerana menghargai jasa-jasanya. Tapi, adakah semua yang dilakukan ini adalah semata-mata untuk publicity ataupun dia ini sebenarnya seorang dermawan? Sebelum saya jawab soalan ini, jom kita ketahui siapakah dia sebelum semua ini bermula. Dia hanya seorang lelaki biasa yang dilahirkan dengan nama Liu Yunpao, anak kepada seorang muallaf berbangsa Cina. Dia berasal daripada Bandar Muazzam, Pahang. Pernah belajar di Universiti Pertanian Malaysia ataupun UPM yang lebih dikenali dengan Universiti Putra Malaysia. Setelah habis belajar, dia bekerja dengan seorang pakar motivasi Malaysia iaitu Dr. Fadilah Kamsah. Di situ dia belajar semua selok-belok untuk mengendalikan kursus-kursus dan seminar-seminar di bawah bimbingan Dr. Fadilah Kamsah. Adik nama Hanis. Hanis tak nampak semenjak bila? Setelah beberapa tahun, merasakan dirinya telah mampu untuk bergerak dengan sendirinya, dia berundur daripada syarikat Dr. Fadilah Kamsah dan membuka syarikatnya sendiri. Dengan syarikat yang ditubuhkannya ini, dia telah membuka seminar kekeluargaan di seluruh Malaysia, antaranya di Maeb, Serdang, Pulau Pinang, Johor Bahru dan lain-lain tempat di seluruh Malaysia. Yang saya anggap macam kakak. Diuji juga. Banyak lagi yang saya kena ubah. Dikatakan lebih daripada 1,000 seminar dikendalikan di luar negara seperti di Singapura, Brunei, Pakistan dan Thailand. Hasil daripada seminar-seminar ini, dia telah menaikkan kekayaan Abid Liu sehingga dia mampu membeli rumah dan kenderaan yang sangat mewah. Bayangkan apabila setiap satu daripada seminarnya dihadiri oleh ribuan orang. Di samping itu juga, dia mempunyai sebuah pertubuhan yang diberi nama Pertubuhan Kasih Umat Malaysia. Usaha kebajikan ini telah lama dilakukan sebelum ia viral di media sosial. Apa yang menarik, dia dengan pertubuhan kebajikan yang ditubuhkannya ini, dia telah bergerak memberi sumbangan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama ataupun warga negara. Siapa sahaja yang dalam kesusahan, pastinya dia akan muncul. Sihat makcik? Boleh dengar semua okey? Boleh je. Boleh. Sampai apa? College community. Sekarang kat college community. Tandas mana tandas? Cantik adik kena rajin-rajin perempuan ni. Setiap sumbangan yang disampaikannya itu, dia telah memuat naiknya di dalam media sosial. Apa yang dilakukannya ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada warga maya. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju. Jadi persoalan yang timbul, adakah apa yang dilakukannya ini semuanya untuk publicity ataupun dia benar-benar seorang yang dermawan? Jawapannya adalah ya dan tidak. Jawapannya adalah ya. Dia sengaja mencari publicity. Sebab apa? Dia telah mewar-warkan kebaikan dan kebajikan yang dilakukannya ini agar semua orang tahu bahawa bantuan tadi telah benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Kemudian apabila orang ramai melihat sifat pemurahnya itu, makin ramai yang terinspirasi untuk melakukan perkara yang sama. Jadi dengan itu, makin banyak kebaikan dan kebajikan dapat disebarkan kepada orang yang sangat memerlukan. Kadang ada hari duit banyak, ada hari tak ada duit kan. Kau tak makan pula budak-budak yang baby tu.
Baik, jangan jumpa lagi. Ya, terima kasih banyak kan. Dengan apa yang dilakukan oleh Abid Liu ini, bagi anda yang tidak berkesempatan untuk turun padang, anda boleh membantu dengan menyalurkan wang bantuan anda itu kepada pertubuhan Abid Liu. Jadi ini sebenarnya adalah win-win situation untuk anda dan juga Abid Liu. Jadi dengan sumbangan yang anda berikan itu, Abid Liu boleh terus-menerus menyumbang kepada orang yang memerlukan. Selagi ada yang menyumbang kepada pertubuhannya, selagi itulah kebajikan dapat disalurkan. Tunggu apa? Tunggu tuan rumah ni datang bawa kunci. Mungkin. Sebenarnya Abid Liu membantu orang ramai dalam kesusahan sebagaimana yang kita lihat, itu bukanlah suatu perkara yang baru. Sebenarnya sebelum pandemik lagi ia telah pun dilakukan. Jadi publicity yang dilakukan olehnya ini bukanlah suatu yang negatif untuk dirinya. Malah ia dapat membantu lagi orang yang lebih ramai. Dapur, toilet, Tidur berbeza lah, alas kipas. ada kipas anginnya. Ya, main santai lah. Jadi, apa pandangan anda? Jom kongsikan di ruangan komen. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah kita gunakan wang daripada pertubuhan kebajikan untuk kegunaan diri sendiri? Jangan lupa juga untuk saksikan video-video saya yang lain, sama ada yang ini ataupun yang ini. Dan kalau anda ada cadangan topik untuk saya ulas, tuliskan juga di ruangan komen. Okey, itu saja. Jumpa lagi.